Video ini adalah penerangan ringkas tentang teori konflik. Teori konflik diasaskan oleh beberapa orang tokoh. Salah seorang tokoh yang terkenal ialah Karl Marx. Apa itu teori konflik? Teori konflik ialah teori yang melihat bahawa perubahan sosial tidak berlaku melalui proses penyesuaian nilai yang membawa perubahan, tetapi berlaku akibat konflik yang mengakibatkan kompromi yang berbeza daripada keadaan awal. Teori ini berasaskan kepada pemilikan alat pengeluaran sebagai elemen utama pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik menurut Karl Marx. Karl Marx memiliki pandangan tentang konflik sosial sebagai pertentangan kelas. Masyarakat yang berada dalam konflik dikuasai oleh kelompok dominan. Adanya pihak yang lebih dominan, muncul pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai. Kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeza atau bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik. Seterusnya, pandangan teori. Terdapat 4 pandangan teori konflik. Yang pertama, asal-usul teori. Awalan daripada sesetengah norma yang membentuk tingkah laku. Segala tingkah laku adalah datang daripada norma yang terdahulu. Yang kedua, mengikut norma masyarakat. Sesetengah masyarakat akan membentuk peraturan atau adat yang wajar diikuti. Contohnya, tingkah laku sopan santun. Kata mudahnya, segala norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat terdahulu, seperti adab, adat, budaya dan sebagainya. Yang ketiga, agensi kawalan. Agensi kawalan tertumpu kepada masa kini, di mana ia melibatkan polis, tentera dan lain-lain. Agensi kawalan merupakan satu kawalan yang ditetapkan oleh golongan atasan supaya mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Masyarakat yang melanggar peraturan dianggap devian. Yang keempat, masyarakat yang tidak mengikuti norma. Masyarakat yang telah ditetapkan akan dianggap devian sekiranya seseorang individu telah melanggar peraturan atau norma, akan dianggap tingkah laku devian. Itulah antara pandangan mengenai teori konflik. Devian and Marxism. Social class. Yang pertama, dengan kuasa semua akan dikawal. Ini bermaksud kumpulan yang berkuasa akan mempengaruhi masyarakat yang lemah. Faktor utama kumpulan ini menguasai adalah pengaruh dan sokongan. Yang kedua, perbezaan yang menentukan nasib golongan, di mana masyarakat itu dibentuk berdasarkan latar belakang nilai yang berbeza, sama ada nilai baik yang tinggi atau sebaliknya. Yang ketiga, masyarakat mempunyai 2 kategori. Yang pertama, masyarakat yang berkuasa dan yang kedua, masyarakat yang lemah. Yang keempat, peraturan atau undang-undang yang ditetapkan. Secara realitinya, peraturan atau undang-undang ini dicipta oleh golongan masyarakat yang berkuasa. Jadi, secara automatiknya, golongan yang lemah atau bawahan akan mengikut segala yang telah ditetapkan. Yang terakhir, fungsi peraturan atau undang-undang. Peraturan atau undang-undang yang dibentuk adalah untuk mencari ketenteraman dan kedamaian. Dengan peraturan atau norma akan mendamaikan sesebuah masyarakat. Seterusnya, left realism. Left realism adalah realiti tanggapan sebahagian orang terhadap pelaku devian. Kata mudahnya, left realism adalah haluan kiri yang mempunyai nilai yang baik. Sebilangan individu menyatakan bahawa golongan bawahan sering melakukan devian tanpa melihat nilai seseorang. Sebagai contoh, saya mencuri buah-buahan dan hasil pencurian saya itu saya serahkan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Tetapi, tingkah laku yang saya lakukan itu dianggap oleh sebahagian orang adalah tingkah laku devian. Ini bermaksud tanggapan orang lain terhadap orang yang melakukan devian itu tetap salah, walaupun perbuatan itu adalah dianggap baik oleh sebahagian individu yang mendapat faedah daripada tindakan devian itu. Seterusnya, penilaian teori konflik.
Ada beberapa perkara yang menjadi tanda tanya dan sebagainya. Antaranya adalah penerangan peraturan dan tingkah laku. Teori konflik mempunyai persoalan yang besar, iaitu bagaimana peraturan itu boleh dibentuk, bagaimana ia dibentuk, proses, kesan dan sebagainya. Adakah peraturan itu dibentuk atas kepentingan diri sendiri? Mungkin juga disebabkan berdasarkan pengaruh atau kuasa. Dan itulah yang menjadi persoalan. Yang kedua, siapa yang mendapat manfaat? Di Malaysia, jika melakukan kesalahan seperti mencuri, merompak dan merogol, itu tidak dianggap manfaat untuk diri pelaku. Manakala di United States, realiti menganggap bahawa kesalahan yang dilakukan seperti merogol, mencuri dan merompak merupakan satu manfaat kepada pelakunya. Tetapi dengan kesalahan tersebut akan dikenakan hukuman bergantung dengan kesalahan yang dibuat. Sabri ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif selaku pensyarah bagi kursus penyelewengan sosial dan delinkuensi remaja. Sekian, terima kasih.